Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rabbani bin Zulkifli bernombor metrik A175580 yang juga merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan 11 bagi kursus perlembagaan dan masyarakat. Saya ingin membentangkan video laporan tokoh mengenai tajuk kajian yang kami jalankan, iaitu isu hak asasi manusia yang menggugat kesucian agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Sebelum itu, mari kita saksikan senarai nama ahli kumpulan atau ahli kru saya yang mana mereka juga telah membantu dalam penghasilan video dan kajian ini. Oleh itu, mari kita saksikan sekarang. Hai, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambung perbentangan daripada rakan saya mengenai gerak kerja. Kami telah menemu bual autoriti iaitu Dr. Abu Darda bin Muhammad daripada Pusat Dakwah dan Kepimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia. Berdasarkan daripada video menemu bual tersebut, kami telah mengeluarkan beberapa dapatan kajian. Rakan saya akan menyambungkan perbentangan selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Jaafar, merupakan pelajar tahun 1 dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas latar belakang tokoh. Nama sebenar tokoh ialah Dr. Abu Darda bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Kuantan, Pahang dan membesar di Kuala Terengganu. Dari segi latar belakang pendidikan beliau mendapat pendidikan awal di Kuala Terengganu. Kemudian beliau menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda dan sarjana di universiti luar negara iaitu University of Wales, United Kingdom. Kemudiannya, Dr. Abu Darda menyambung pengajian ke peringkat yang tertinggi iaitu Dr. Falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang dakwah dan psikologi Islam semasa beliau menjadi pensyarah. Selain itu juga, beliau mempunyai kepakaran dalam bidang tazkiyah an-nafs, psikoterapi Islam dan kesejahteraan insan. Dari segi kerjanya, Dr. Abu Darda mula berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 27 April 2012. Beliau merupakan pensyarah di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan di Fakulti Pengajian Islam. Untuk meneruskan pembentangan video ini, kami akan menunjukkan sedutan temu ramah, video temu ramah bersama dengan Ustaz Abu Darda untuk menjawab dua soalan yang telah kami berikan daripada 5 soalan. Apakah pendapat doktor mengenai pandangan yang berpendapat bahawa negara Malaysia sebuah negara Islam, tapi kedudukan Islam tu hanya sebagai agama rasmi, tidak merangkumi semualah. Macam dalam undang-undang ada yang cakap agama Islam ni masih lagi tidak jelas atau kabur. Basically, bila kita kata bahawa Malaysia sebuah agama, sebuah negara yang sekular, dari sudut pelaksanaannya, yes, mungkin maka agama tidak diserapkan dalam takbiran. Walaupun begitu, agama masih memainkan peranan. Baca doa, baca doa. Islam sebagai agama rasmi itu boleh dipertikai oleh sesiapa saja dari sudut interpretasi, bukan dari sudut perlembagaan. Dari sudut perlembagaan, Malaysia sebagai sebuah negara adalah negara Islam secara rasmi. Islam sebagai agama rasmi. Walaupun begitu, dari sudut pelaksanaannya sama juga macam saya sebut tadi. Sebab tu sekularisme yang dalam negara, dia boleh bertambah atau boleh berkurang. Right? Dia boleh bertambah atau boleh berkurang. Berasaskan kepada apa? Berasaskan kepada tadi interpretasi tadi. Seperti yang kita tahu doktor, golongan LGBT giat sedang menuntut hak mereka lah, hak mereka untuk menjalankan aktiviti mereka kan. Jadi pada pandangan doktor, adakah perkara ni berlakunya tuntutan even di Malaysia ni kan, di Malaysia adakah berlakunya benda ni disebabkan oleh falsafah kebebasan barat? Sama ada mereka itu terkesan dengan persoalan, adakah sama ada mereka itu terkesan dengan falsafah barat, boleh jadi kesan. Sudah terkesan, direct tak direct kita tak tahu. Tapi adakah terkesan, boleh jadi sebab dunia kita adalah dunia yang global. Dunia sosmed, dunia maya. So everything you can get from outside just like this. Okay? You even can talk with your friend from London just straight away like we are talking now. So tak ada isu kita kata halangan.
Seterusnya, bagi analisis penyebaran agama, pada pendapat kami, agama Islam adalah agama rasmi dan boleh disebarkan. Namun, agama lain bebas untuk dianuti dan diamalkan oleh rakyat Malaysia tanpa penyebaran. Maksud tanpa penyebaran adalah agama-agama selain Islam boleh diamalkan tetapi tidak disebarkan secara umum. Masyarakat Malaysia merupakan masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama yang hidup secara harmoni dengan gaya hidup yang tersendiri. Kami bersetuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Abu Darda. Beliau mengatakan bahawa ia adalah satu kelemahan dalam diri individu tersendiri. Sebagai contoh, sekiranya seseorang individu berpegang kuat pada iman dan agama, maka ia tidak menjadi masalah atau isu untuk orang lain menyebarkan dan berdakwah mengenai agama mereka. Soalan ketiga, penyebaran ajaran Syiah. Pada pendapat kami, ajaran Syiah masih lagi berleluasa di Malaysia walaupun pihak berkuasa telah menangkap ahli-ahli kumpulan tersebut. Walaupun mereka tidak menyebarkan ajaran ini secara terbuka, malah penggunaan sosial media memainkan peranan yang besar untuk menyebarkan sesuatu maklumat dengan pantas. Justru ia boleh mempengaruhi dan mengelirukan umat Islam di dunia ini yang masih tidak kuat pegangan agama dan imannya. Syiah adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi pengikut mereka mengakui bahawa ia sebahagian daripada ajaran Islam. Kita semua tahu agama rasmi kita adalah agama Islam dan Islam di Malaysia hanya mengikut ajaran yang berasaskan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, akhlak dan syariah. Pihak Jabatan Agama bertanggungjawab dan mengambil tindakan yang tegas untuk menahan kumpulan Syiah ini kerana dari segi pengajaran bukan setakat tidak boleh disebarkan, malah diamalkan juga tidak dibenarkan. Pada pendapat kami, bahawa mana-mana agama selain agama Islam bebas menganuti, mempercayai dan mengamalkan ajaran mereka. Akan tetapi, mereka tidak boleh menyebarkan ajaran tersebut secara terbuka dan tidak boleh menjejaskan keharmonian negara dan kestabilan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurizati Safuha binti Abdullah, A167846. Saya akan menjelaskan mengenai analisis soalan kelima, iaitu mengenai pelaksanaan hudud di Malaysia. Pada pendapat kami, pelaksanaan hudud di Malaysia amalan sukar untuk dilaksanakan kerana Malaysia merupakan negara majmuk yang terdiri daripada berbagai bilang kaum, bangsa dan agama. Meskipun agama Islam merupakan agama persekutuan, namun pelaksanaan hudud tetap tidak dapat dilaksanakan atas beberapa faktor. Dr. Abu Darda juga mengatakan bahawa kerajaan tidak pernah menolak untuk melaksanakan hudud di Malaysia. Namun kerajaan juga terpaksa mengakui bahawa perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di negara ini yang mana perlembagaan dan pentadbiran di Malaysia berasaskan kepada sistem pentadbiran British yang mengandungi unsur-unsur sekularisme yang kuat. Meskipun terdapat beberapa penambahbaikan seperti penubuhan badan-badan beragama dan dakwah, namun ahli parlimen yang menentukan, menggubah dan meluluskan undang-undang di negara ini, bukannya badan-badan keagamaan tersebut. Dan pada hal itu juga, bagi melaksanakan pelaksanaan hudud, ahli-ahli parlimen perlulah bersikap adil dengan mempertimbangkan dari segi aspek pandangan ahli parlimen bukan Islam terhadap pelaksanaan hudud di Malaysia. Oleh demikian, kami berpendapat bahawa pelaksanaan hudud sukar untuk dijalankan di Malaysia atas beberapa faktor yang jika difikirkan akan mengancam pelbagai pihak. Kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara dan tiada ada sebarang institusi yang mempertikaikan perkara itu. Hak asasi merupakan salah satu perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan pada perkara 5 hingga 13. Dengan wujudnya hak asasi, pelbagai masalah telah menimbul seperti LBGT, ajaran sesat, penyebaran agama dan sebagainya. Hal ini jelas bahawa kedudukan agama Islam tergugat dengan hak asasi yang melanda di Malaysia. Peranan agama Islam juga lemah dan terbatas kerana Malaysia merupakan negara sekular. Walaupun agama Islam tidak menyeluruhi, kita sebagai rakyat Malaysia yang majoritinya Islam perlulah mempertahankan agama Islam supaya orang ramai mengetahui bahawa agama Islam merupakan agama rasmi. Kerajaan haruslah meningkatkan elemen keagamaan dalam sistem pentadbiran supaya dapat memperkukuhkan agama Islam. Jika pelaksanaan seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak akan timbul isu berkaitan hak asasi. Sekian, terima kasih.